Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah dan rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Nama saya Muhammad Hafizatullah bin Muhammad Lazim, bernombor metrik A177857. Hari ini, saya dan rakan-rakan yang lain dari kumpulan 7 akan membentangkan tajuk tugasan kami, iaitu pembelajaran melibatkan beberapa proses kognitif yang kompleks. Yang pertama, takrifan kognitif dapat dilihat dengan jelas dalam Kamus Dewan edisi ketiga di halaman muka surat 991 yang menerangkan kognitif adalah segala perkara yang berkaitan dengan kognitif seperti proses pembelajaran, pemahaman dan pemerolehan pengetahuan. Kedua, bermula dengan teori Piaget yang menerangkan tentang skema berkembang apabila kanak-kanak berinteraksi dengan persekitarannya dan skema tersebut sentiasa berkembang serta berubah kerana menyirap dan menyimpan maklumat baru. Ketiga, teori pembelajaran kognitif ini adalah lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal fikiran manusia yang pada dasarnya belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktiviti mental yang terjadi dalam diri manusia. Sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan persekitaran untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengalaman dan sebagainya. Keempat, dalam pembelajaran, faktor individu amatlah penting tanpa meremehkan faktor eksternal dan persekitaran. Dalam teori ini juga terdapat dua bidang kajian yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar, iaitu belajar bukanlah sekadar melibatkan stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berfikir yang sangat kompleks. Dan kedua, ilmu pengetahuan yang dibina dalam diri seseorang adalah melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan persekitaran. Yang keenam, oleh itu guru hendaklah berperanan sebagai fasilitator dan buku sebagai pemberi maklumat dan pengalaman-pengalaman dalam belajar sesuatu yang baru juga amatlah penting untuk tahap perkembangan minda pelajar agar mereka dapat mempelajari serta mengenali apa itu pembelajaran kognitif yang lebih kompleks. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Faris bin Muhammad Nasir, A177081. Jadi, hari ini saya ingin menerangkan tentang teori-teori motivasi yang berkaitan dalam pembelajaran yang melibatkan beberapa proses kognitif. Pertama sekali, saya ingin menerangkan terlebih dahulu tentang motivasi. Motivasi adalah merupakan elemen penting dalam menghasilkan pembelajaran yang sempurna. Ini kerana motivasi merupakan kaedah pengajaran yang boleh merangsang minat pelajar dalam mata pelajaran yang diikuti dalam sesebuah bilik darjah. Tidak kisah antara guru atau murid, kedua-dua memerlukan motivasi untuk menggerakkan diri mereka untuk mencapai kualiti kerja atau kerjaan yang lebih cemerlang. Dari perspektif kognitif, manusia dilahirkan dengan naluri ingin tahu secara intrinsik, bermotivasi dan suka mendorongkan untuk menyelesaikan masalah serta membentuk tingkah laku bagi menyesuaikan diri. Justeru, kaedah untuk memotivasikan murid dalam konteks PDP ialah guru harus merangsang naluri ingin tahu murid dan menyokong kebolehan murid untuk berjaya. Oleh itu, terdapat dua jenis teori motivasi yang berkaitan, iaitu teori atribusi Wiener dan teori ekspektasi X nilai. Jadi saya mulakan dengan teori atribusi Wiener. Teori atribusi Wiener merupakan teori kontemporari yang berpengaruh tentang implikasi motivasi akademik. Wiener menegaskan bahawa murid akan bermotivasi jika memperoleh sesuatu hasil yang diingini. Penekanan tertumpu pada persepsi murid yang mempengaruhi cara mereka mentafsirkan kejayaan atau kegagalan hasil usaha sendiri dan turut mempengaruhi kecenderungan murid
untuk mengulangi tingkah laku yang sama. Jadi di sini terdapat 4 faktor yang mempengaruhi motivasi dalam pendidikan berasaskan perspektif kognitif, iaitu kebolehan, usaha dengan lokasnya ada dalam diri murid, nasib dan aras kesukaran sesuatu tugasan dengan lokasnya di luar kawalan murid. Sebagai contoh, sewaktu di dalam PDP, guru perlu membentuk murid untuk percaya bahawa mereka ialah kompeten. Kegagalan hanya berlaku sekali-sekala atau mungkin disebabkan oleh nasib dan usaha yang tidak mencukupi. Justru, perkara ini tidak akan berlaku pada masa hadapan. Selain itu, guru menggalakkan murid untuk berusaha dan melipat gandakan usaha jika berjaya. Seterusnya, guru juga memastikan murid berusaha dan beranggapan bahawa mereka boleh berjaya. Dan akhir sekali, guru juga membantu murid untuk memahami bahawa tingkah laku mereka akan membawa kepada kejayaan atau kegagalan dan merangsang konsep kendiri murid dan memfokus usaha sebagai faktor kejayaan. Yang keduanya pula adalah teori ekspektasi X nilai. Apa itu teori ekspektasi X nilai? Teori ekspektasi dan nilai menjelaskan bahawa motivasi adalah gabungan antara dua elemen penting, iaitu nilai dan ekspektasi. Dengan perkataan lain, motivasi merupakan fungsi ekspektasi seseorang untuk mencapai matlamat dan nilai yang diletakkan pada matlamat tersebut. Dua konsep penting dalam teori motivasi oleh Victor adalah seperti berikut, iaitu nilai tugasan yang dipersepsikan atau dipersoalkan. Nilai ini berdasarkan kepercayaan kognitif peribadi setiap individu termasuk matlamat, nilai dan minat dan juga ekspektasi, iaitu kepercayaan tentang kompetensi peribadi dan kebolehan individu terhadap tugasan. Saya beri contoh, seseorang guru perlu merangsang murid untuk menghargai nilai pendidikan sebagai satu cara untuk meningkatkan taraf hidup murid. Selain itu, guru juga perlu memberi semangat berkenaan nilai pendidikan dengan membawa model yang telah berjaya untuk dikongsi kejayaan. Seterusnya, guru perlu memberi penekanan kepada murid bahawa model yang berjaya kini ialah murid yang tidak cemerlang pada masa dahulu supaya dapat meningkatkan keyakinan dan semangat pelajar untuk terus berusaha. Dan akhir sekali, guru harus memastikan tugasan penguasaan dan perkembangan yang membolehkan murid memperolehi kejayaan. Setakat itu saja penerangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maslam Abdul Rahman bernama matriks E175927. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang implikasi teori pembelajaran kognitif dalam pembelajaran dan pengajaran. Kita masuk kepada isi yang pertama ataupun implikasi yang pertama, iaitu merangsang ingatan murid-murid semula. Seperti yang kita ketahui, dalam pembelajaran kognitif lebih menggunakan pengalaman yang sedia ada untuk membantu dalam proses pembelajaran. Oleh yang demikian, pembelajaran kognitif dapat merangsang ingatan murid-murid semula. Sebagai contoh, ketika berada di alam persekolahan, mereka akan melalui pembelajaran yang memerlukan pengalaman ataupun pengetahuan sedia ada seperti 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Kesannya, situasi ini tidak akan menyukarkan dan akan memudahkan murid-murid. Seterusnya, implikasi kedua. Implikasi kedua ialah guru dapat menyelesaikan masalah pembelajaran murid-murid dengan menggunakan teknik menyoal. Guru akan membimbing para pelajar untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan teknik menyoal. Hal ini dapat membantu guru dalam menjalankan pemerhatian bahawa murid-murid memahami ataupun tidak tentang isi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Selain itu juga, murid-murid akan dapat memproses maklumat yang diterima dengan lebih cepat. Seterusnya, guru boleh menggunakan contoh-contoh khusus yang berkaitan untuk membimbing para pelajar untuk menggunakan celik akal mereka demi untuk mendapatkan kesimpulan ataupun generalisasi dalam menyelesaikan sesuatu masalah ataupun tugasan yang diberikan oleh guru. Yang ketiga ialah murid-murid dapat memahami isi kandungan pembelajaran dengan baik. Daya kognitif kanak-kanak akan berkembang melalui interaksi sosial kanak-kanak tersebut dengan individu yang lebih berpengalaman berbanding dengan diri mereka sendiri. Oleh yang demikian, dalam konteks pembelajaran, guru merupakan individu yang berpengetahuan tentang sesuatu konsep tersebut dan juga berperanan sebagai individu yang meningkatkan pengetahuan murid tentang sesuatu konsep tersebut. Kesannya, para pelajar akan lebih mudah dan cepat untuk memahami sesuatu
isi kandungan yang diberikan ataupun disampaikan oleh guru semasa dalam pembelajaran mereka. Implikasi yang terakhir ialah membantu guru merancang pembelajaran dan pengajaran dengan lebih tersusun dan berbentuk variasi, dengan membekalkan bahan-bahan pelajaran yang lengkap, supaya murid-murid dapat menggunakannya untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Bahan bantu mengajar yang bersesuaian juga adalah penting bagi memastikan proses berfikir dan cili akal akan lebih teratur. Selain itu juga, ia dapat membantu proses memahami para pelajar dengan lebih cepat dan lebih mudah. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Hamluddin bin Mari bernombor matriks E176767. Baiklah, hari ini saya akan menyambungkan pembentangan daripada rakan-rakan saya dengan membentangkan proses kognitif kompleks. Pertama sekali proses ini ada 4. So pertama sekali saya akan membentangkan proses pertama, iaitu proses pemahaman konseptual. Proses pemahaman konseptual merupakan aspek penting dalam sebuah pembelajaran. Sebab tujuan pengajaran adalah untuk membantu murid memahami konsep utama subjek daripada hanya mengingati fakta-fakta tersebut. Kita sebagai guru hendaklah membantu murid untuk memahami konsep subjek yang kita ajar daripada memaksa dia untuk mengingatinya. Okey, proses yang kedua ialah proses berfikir. Proses berfikir adalah proses memanipulasi atau mengelola dan mentransformasi informasi dalam memori. Ia sering dilakukan untuk membuat konsep, membuat keputusan, berfikir secara kreatif serta pemecahan masalah. Okey. Proses yang ketiga pula ialah proses pemecahan masalah. Ia melibatkan penemuan sebuah cara untuk mencapai satu tujuan. Terdapat 2 cara pembelajaran yang dapat digunakan untuk melatih murid-murid dalam memecahkan masalah, iaitu pertama, pembelajaran berasaskan masalah dan pembelajaran berasaskan amali atau projek. Proses yang keempat pula ialah proses transfer. Ia terjadi ketika seseorang menerapkan pengalaman dan pengetahuan pada pembelajaran atau pemecahan masalah. Terdapat 6 jenis transfer. Pertama sekali ialah transfer direct, transfer jauh, transfer low road, transfer high road, transfer forward reaching, dan akhir sekali transfer backward reaching. Itu sahaja untuk proses kognitif kompleks. Pembelajaran kognitif dalam pembelajaran. Dalam penerapan teori belajar kognitif secara amnya mempunyai model belajar Brunner, Ausubel, Gardner dan model perkembangan intelektual Piaget. Penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran adalah seperti berikut. Pertama sekali, belajar tidak bergantung sepenuhnya pada guru, tetapi pelajar perlu aktif. Seterusnya, bahan dan kaedah pembelajaran harus menjadi keutamaan. Dan seterusnya lagi, dalam proses pembelajaran, guru harus memperhatikan tahap perkembangan kognitif pelajar. Dan akhir sekali, tumpuan haruslah diberikan kepada pelajar kerana mereka melihat sesuatu berdasarkan dirinya sendiri. Itu sahaja untuk penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Baiklah, kita sambung pembentangan kita dengan prinsip-prinsip teori belajar kognitif. Pertama sekali, proses lebih penting daripada hasil. Disebut juga sebagai model perseptual. Persepsi menentukan tingkah laku seseorang dan pemahaman terhadap situasi berhubungan dengan tujuan belajar. Seterusnya, perubahan persepsi. Proses pembelajaran yang kadang-kadang tidak nampak dalam bentuk tingkah laku. Seterusnya, situasi belajar yang dipisah-pisah menjadi komponen-komponen kecil akan menghilangkan makna. Akhir sekali, belajar proses internal yang terdiri dari perolehan informasi, ingatan, pengolahan informasi, dan aspek kejiwaan. Seterusnya, belajar juga merupakan aktiviti berfikir yang kompleks. Keterlibatan dan keaktifan pelajar sangat penting dalam pembelajaran. Sikap setiap pelajar perlu diperhatikan kerana ianya akan mempengaruhi hasil seseorang itu dalam pembelajaran. Seterusnya, teori belajar ini tampak pada tahap-tahap perkembangan Jean Piaget, Advanced Organizer, Ausubel, pemahaman konsep Brunner, hierarki pembelajaran Gardner, dan web teaching daripada Norman. Bahan dan proses pembelajaran disusun dengan pola mulai dari yang sederhana sehingga ke tahap kompleks. Itu sahaja daripada prinsip-prinsip teori belajar kognitif. Sekian daripada saya.